Okey, seterusnya kita melihat soalan terakhir berkenaan dengan penggunaan Bernoulli equation. So katakan untuk soalan 2.18, flow through a well-designed contraction or nozzle is nearly frictionless. Suppose that water at 20 degrees Celsius flows through a horizontal nozzle at a weight flow of 50 Newton per second. If entrance and exit diameter are 8 centimeters and 3 centimeters respectively, and the exit pressure is 1 atm, estimate the entrance pressure from Bernoulli equation. So yang ni kita kata idea berkenaan dengan Bernoulli equation. Pertama sekali yang pelajar kena buat ialah pelajar kena tentukan streamline ataupun bagaimana ia mengalir keluar. So oleh kerana kita kata ia adalah satu nozzle, kita ada satu molekul di sini bergerak dan akhirnya keluar di sini. So, oleh kerana ia bergerak di atas satu streamline yang sama, oleh itu kita boleh comparekan energi pada point 1 dengan energi pada point 2. Okey. So, jadi kita kata sebenarnya kita menyelesaikan masalah Bernoulli equation ini, kita menulis Bernoulli equation terlebih dahulu. So, kita menulis P1 over rho G, V1 square over 2G campur Z equal dengan P2 over rho G plus V square 2 plus 2G plus Z. Okay. Ini adalah dalam keadaan ideal. Kerana untuk keadaan yang lebih detail, selalunya kita akan add amount of losses. Cuma di dalam perbincangan ini kita tidak fokus kepada losses, kita fokus kepada penggunaan Bernoulli equation sahaja. Okey, kemudian berdasarkan gambar rajah ini kita tahu bahawa ia adalah horizontal plane. So maksudnya tiada ketinggian. So jadi kita boleh ignore value of Z. So maksudnya maksud ignore di sini ialah kedua-dua nilai Z, Z1 dan Z2 akan mempunyai nilai yang sama. Oleh itu kita boleh cancelkan sahaja. Okay, kemudian kita cuba isi setiap ruangan di sini. So sekiranya soalan di sini kita diminta untuk estimate the entrance pressure. So entrance pressure maksudnya dalam equation ini adalah nilai P1. So jadi untuk mengira nilai P1, kita perlu untuk mendapatkan V1, perlu untuk mendapatkan pressure 2 dan untuk mendapatkan velocity 2. Okay, dalam keadaan ini kita kata yang paling mudah kita anggap ialah apabila dia dikatakan bahawa exit pressure adalah sama dengan 1 atm. So 1 atm maksudnya adalah atmospheric pressure, dan apa yang kita boleh buat di sini, kita boleh masukkan nilai 1 atm tersebut. So maksudnya P2 dah settle, dah ada nilai. Okay. So yang perlu kita cari ialah apakah velocity pada 1 dan velocity pada 2. So velocity pada 1 dan velocity pada 2 kita boleh mengira dengan menggunakan segala data yang diberi. So contohnya di dalam soalan ini dia diberi sebagai dia mengalir dengan weight flow 50 Newton per second. So 50 Newton per second ni rumus dia adalah m dot times G. So jadi kalau kita ubah lagi, kita boleh menulis rho AV times G. So kita daripada nilai yang ada, kita boleh dapat bahawa nilai V1 sama juga dengan 1.02 meter per second. Okay. So kemudian untuk mencari V2. Untuk mencari V2, kita menggunakan continuity equation. So continuity equation normally boleh juga orang nak pakai m dot. So maknanya m dot inlet sama dengan m dot outlet. So m dot sama dengan rho AV sama juga dengan rho AV. So maknanya AV1, AV2, AV1 dan AV2. Oleh kerana nilai ketumpatan adalah constant, tidak berubah. So maknanya kita boleh cancel nilai density untuk kedua-dua keadaan. So rumus tertinggal adalah A1 V1 A2 V2. Kita masukkan nilai, so kita boleh dapat V2 sama dengan 7.25 meter per second. So kalau kita masukkan di dalam equation Bernoulli equation kita boleh dapat bahawa P1 over rho G sama dengan 12.978. So di sini saya harap pelajar berhati-hati. Apabila simbol tu adalah P1 over rho G dan kita dapat dia adalah 12.978, unit dia mestilah meter. Kerana kita kata ini adalah pressure head.
Tetapi kalau soalan berkehendakkan pressure, so kita kata kita kena bawa nilai rho G ni ke sebelah. So jadi kita boleh mengira KP1 sama juga dengan 127.06 kilopascal. Tetapi di dalam penulisan ini pelajar kena berhati-hati kerana apa? Sekiranya nilai pascal tersebut, nilai P2 di sini, yang kita atmospheric pressure tu, sekiranya kita menggunakan nilai 101.3, membawa maksud kita mengira dalam keadaan ABS, di dalam keadaan absolute pressure. So, nilai di sini kita akan menulis 127 kilopascal, sepatutnya ada bracket ABS. Okay. Dan andai kata kalau kita nak anggap dia sebagai gauge pressure. So, selalunya dalam pengiraan kita akan menggunakan gauge pressure. So, dalam gauge pressure, so kita beranggapan bahawa PATM sama dengan kosong. Maksudnya kita anggap bahawa starting point untuk pressure adalah atmospheric pressure. Okay. So tadi kalau kita menggunakan absolute pressure, kita beranggapan bahawa starting point untuk pengiraan pressure adalah vacuum. Itu sebab kita kata tekanan atmosfera juga ada nilai. Yang tak ada nilai adalah tekanan di angkasa. Okay. Tapi oleh kerana kita kata kebanyakan dalam mesin jarang kita nak buat dia ada kita buat mesin tersebut di dalam vacuum chamber. Okay, satu dua part yang kritikal mungkin kita perlu buat di dalam vacuum chamber, tetapi kebanyakan mesin kita akan buat di dalam atmospheric pressure. Kita buat engine creator ke dan sebagainya di dalam atmospheric pressure. Oleh itu, kita beranggapan bahawa atmospheric pressure adalah datum. So, jadi kita anggap atmospheric pressure sama dengan kosong. Jadi, kalau awak anggap atmospheric pressure sama dengan kosong, so P2 di sini kita boleh masukkan nilai dia sama dengan kosong. So, nilai ini akan berkurang. Okay, nilai yang kita dapat di sini pun akan berkurang, tetapi nilai tersebut kita biarkan dalam bentuk tiada kurungan ABS. Kerana kurungan ABS tu yang sebenarnya dia reflect kepada absolute pressure. So, untuk pengiraan ini, P1 akan sama dengan 127.06 kilopascal absolute.